Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita tentang pelik tapi benar edisi Nabawi yang merupakan perbincangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitabnya 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Ataupun dalam bahasa Arabnya Qisasul Ghaib fi Sahih Al-Hadits Nabawi. Okey, saya menggunakan buku ini. Nampak tak? Nampak rasanya. Tu, dia background ni. Okey, saya gunakan buku ini. Jadi sesiapa yang belum ada kitabnya, bolehlah untuk mendapatkan kitab tersebut di uh, kedai buku Muslim Media. Okey, di situ ada menjual buku ini. Okey, pada malam ini alhamdulillah kita sudah masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-8. Bertajuk Sesungguhnya Aku Menunggu Kamu di Telaga. Perbincangan hadis ni panjang sedikit. Jadi saya melihat ini sebagai perbincangan kita di bahagian yang pertama. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu dan beberapa pengajarannya. Nanti kemudiannya saya akan bincangkan dengan lebih lanjut ya di sesi yang kedua. Jadi perbincangan kita untuk hadis yang ke-8 ini berada di muka surat yang ke-33. Minta maaf ya. Slide saya di sini silap. Muka surat 33. Minta maaf, muka surat 33 nanti dapat diubah sendiri di slide saya tersebut. Muka surat 33 dengan sebuah hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad di sini ya, jemaah kita lihat dia ada menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratukum 'alal haudi man marra alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Okay, lam yazma abadan. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Maksudnya, sesungguhnya aku mendahului kalian di Al-Haud. Al-Haud ini adalah telaga di akhirat nanti ya. Okey. Nabi akan berada di telaga tersebut. Jadi Nabi kata di sini man marra alayya syariba. Siapa yang sampai padanya, itu siapa yang sampai di telaga tersebut, maka dia akan dapat meminum airnya. Dan Nabi sebutkan di sini wa man syariba lam yazma abadan. Siapa yang dapat minum air dari telaga ini, Nabi kata bahawa mereka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Layaridanna, siapa yang sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku, di mana Nabi kata a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal mereka dan mereka tidak mengenali aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Dan mereka juga mengenali aku, kemudian ada halangan antara aku dan mereka. Maknanya mereka dah sampai dah di telaga tersebut, Nabi kenal mereka dan mereka kenal Nabi. Masalahnya ada penghalang antara Nabi dan mereka sehingga mereka tidak dapat minum air telaga tersebut. Baik, di sana dalam perbincangan hadis ini ada tambahan lafaz yang boleh kita lihat juga ya, terdapat dalam kitab kita yang di mana dia kata qala Abu Hazim. Jadi Abu Hazim berkata,
ketika berkenaan dengan hadis ini, di mana dia tanya, okay, fasami'ani Nu'man ibn Ayyash faqala hakaza sami'ta min Sahlin, adakah ini yang kamu dengar daripada Sahal? Faqultu na'am. Okay, faqala, maka aku kata ya. Jadi ada orang ni dia tanya kepada siapa tadi? Nu'man. Okay. Maaf sekejap Nu'man. Okay. Nu'man tanya kepada Abu Hazim. Dia tanya kepada Abu Hazim, adakah begitu redaksi? Maksudnya, adakah dengan lafaz yang begini, kamu dengar daripada Sahal? Nu'man tanya kepada Hazim. Jadi, Hazim ini kata kepada Nu'man, ya, aku dengar begitulah yang disampaikan Sahal tentang sabda Nabi SAW itu tadi. Jadi di sini, Nu'man pun kata kepada Sahal, dia kata, Ashhadu ala Abi Sa'idin al-Khudri, la sami'tuhu wa huwa yazidu fiha. Jadi Nu'man kata, Nabi SAW, dia dengar daripada Sa'id al-Khudri, yang mana ada penambahan yang disampaikan oleh Sa'id al-Khudri Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, di mana dia kata fa aqulu innahum minni. Jadi bila ada tadi kan di kalangan mereka yang tidak dapat minum dari telaga Nabi SAW, Nabi pun katalah Nabi pun kata di sini tentang riwayat ini, sesungguhnya mereka itu adalah di kalangan aku. Fayuqalu, namun diberitahu kepada Nabi SAW, walaupun mereka itu di kalangan Nabi SAW, di kalangan umat Nabi SAW, yang Nabi kenal dan mereka kenal kepada Nabi SAW, namun penyeru ini kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, di sini aku berkata ialah Nabi SAW. Setelah Nabi dengar apa yang diseru kepada Nabi tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW setelah sepeninggal baginda. Jadi Nabi pun kata, fa'aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Maksud suhkan di sini ialah jauhilah mereka yang bukan daripada kalangan aku. Iaitu ada juga di kalangan ulama hadis yang menterjemahkannya, mereka kata maksudnya siapa yang mengubah apa yang aku bawa sehingga bila aku meninggal kalian mengubah apa yang aku bawa sehingga kalian tidak dapat meminum air di telaga tersebut. Jadi Nabi kata jauhilah, pergi maksudnya begitu. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibn Abbas di sini radhiyallahu anhuma dia menerangkan maksud suhqan. Dia kata suhqan bermakna bu'dan. Okey? Suhqan bermakna bu'dan. Kalau kita lihat pada penterjemahan yang ada di muka surat 34 dalam kitab kita di sini, maksud suhqan Ibn Abbas kata ialah sangat jauh. Dan di situ kita ada kalimat sahiqun. Sahiqun maksudnya jauh. Sahih ba'idun sahaqahu, makna jauh sangat. Sahihun ba'idun. Sahaqahu wa ashaqahu maksudnya aba'adahu. Tapi kalau kita kata sahaqahu wa ashaqahu, maknanya adalah menjauh. Jadi di sini Nabi menggunakan perkataan suhqan. Suhqan maksudnya sangat jauh. Dan saya juga ada muatkan dengan penerangan di mana, bukan penerangan, terjemahan tadi tadi sebenarnya dalam bahasa Arab. Tak cukup tempatnya. Maka sebab itu kita datangkan terjemahannya di slide yang berikutnya di sini. Yang mana menceritakan tentang Nabi ni dia terperanjatlah kan bila ada di kalangan orang yang dikenal, kemudian mereka juga mengenali Nabi, tapi kemudian mereka tidak dapat meminum air telaga tersebut yang memberikan banyak manfaat kepada mereka yang berjaya meminumnya. Dan di sini diberitahu kepada Nabi kenapa keadaan itu berlaku sehingga ada penghalang antara Nabi dan mereka, iaitu Nabi diterangkan bahawa orang-orang ini mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iaitu dia kata engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal dunia. Maknanya mereka menyimpang daripada apa yang diajar yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi pun kata suhqan, maka jauhilah daripada
golongan mereka yang bukan dari kalangan aku, tersilap pada terjemahan. Maaf sedap. Okay, jauhilah mereka yang bukan dari kalangan aku. Baik, jemaah sekalian. Kita lihat di sini, apakah pengajaran yang boleh kita dapati daripada perbincangan hadis kita pada malam ini? Ada dalam kitab menyenaraikan kepada kita dengan berapa ya? Ada banyak di situ. Dengan 8 pengajaran. Tetapi pada pengajaran yang ke-8 ada menceritakan tentang sifat-sifat al-haud yang mana akan saya bawakan pada sesi akan datang. Jadi pada malam ini saya ingin pergi kepada beberapa pengajaran sahaja. Kita ambil 4 pengajaran di sini. Pertama, Rasulullah SAW akan menunggu sahabat pada hari akhirat serta umat baginda di sisi telaganya yang kita panggil ia sebagai Al-Haud itu tadi. Jadi, tadi Nabi kata apa? Siapa yang sampai di telaga itu, mereka dapat minum air daripada telaga tersebut. Dan bila mereka minum air dari telaga itu, mereka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di sini, dalam pengajaran kita yang pertama, menerangkan kepada kita bahawa sesiapa yang istiqamah dalam beragama atas bentuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akan dapat minum air dari telaga tersebut dan tidak akan dahaga selama-lamanya. Sampai ramai orang boleh sampai telaga ini, jemaah. Tetapi belum tentu yang ramai-ramai sampai berjaya untuk minum air tersebut. Kerana di sana ada pengkhususan yang diberikan kepada mereka yang layak minum daripada telaga yang ada di sisi Nabi SAW itu tadi. Jadi sebagaimana penerangan yang ada di sini disebutkan kepada kita, mereka yang istiqamah, iaitu mereka yang konsisten dalam agama Islam, yang mana mereka beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang beginilah berjaya untuk minum air yang terdapat di dalam telaga tersebut dan memiliki nikmat tidak haus untuk selama-lamanya. Okey, ini yang pertama. Daripada situ kita masuk pada bahagian yang kedua ataupun pengajaran yang kedua. Saya tidak nyatakan di slide sini ya. Tapi saya dalam buku letak nombor 2 di mana merupakan sambungan daripada pengajaran yang pertama. Namun mereka yang membelakangi, khususnya mereka yang keluar daripada agama Islam. Selepas ketiadaan Rasulullah SAW, dan umatnya diharamkan daripada meminum air dari telaga tersebut. Jadi, sebab tu tadi saya kata ada pengkhususan ataupun senang ada pengecualian. Mereka yang tidak beragama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW dan mengamalkan agama dalam bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka orang yang begini dalam poin kita yang kedua di dalam kitab ya, dalam slide tidak ada. Poin yang kedua menyebutkan bahawa mereka ini membelakangi. Makna mereka tak buat apa yang ada dalam agama. Walaupun mereka beragama Islam, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang dituntut dalam agama. Dan juga lebih-lebih lagi mereka yang keluar. Asalnya mereka beragama Islam, tapi kemudian mereka memilih untuk meninggalkan agama tersebut. Di sini dikatakan bahawa untuk orang-orang ini, mereka dilarang meminum air dari telaga yang ada di samping Nabi SAW di hari kiamat kelak. Okey, baik. Jadi itulah keadaan yang akan kita lihat nanti di akhirat, di mana ada orang yang sampai di telaga Nabi SAW, yang mana Nabi kenal mereka dan mereka juga kenal Nabi SAW. Namun ada halangan antara mereka dan Nabi, iaitu halangan daripada meminum air dalam telaga tersebut. Jadi diberitahu kepada Nabi,
kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalan kamu. Maknanya setelah Nabi wafat, ada banyak perkara yang berlaku di mana ramai di kalangan manusia, walaupun mereka beragama Islam, tetapi mereka menyalahi, mereka membelakangi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita pergi kepada pengajaran kita yang ketiga di slide saya yang kedua, iaitu wajib bagi seorang Muslim meyakini kewujudan telaga di akhirat itu yang dikurniakan Allah kepada Rasulnya. Ini merupakan sesuatu hal yang pasti. Walaupun ia belum berlaku lagi. Kan? Jadi wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahawa nanti di akhirat kelak ada sebuah telaga. Telaga itu kita panggil sebagai Al-Hawd. Yang mana Nabi SAW berada di situ. Nabi SAW menunggu umat baginda untuk minum air dalam telaga tersebut. Kan? Dan ini adalah perkara yang bukan main-main. Ia adalah perkara yang akan terjadi di akhirat kelak. Kerana didatangkan kepada kita di sini bahawa cerita ataupun berkenaan dengan kewujudan telaga ini adalah haud. Ia telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan disebutkan hadis-hadisnya berstatus mutawatir. Mutawatir maknanya ramai. Okey, ramai yang meriwayatkan hadis itu. Ia diriwayatkan oleh lebih daripada 30 orang sahabat. Ini maksudnya mutawatir. Lebih daripada 30 orang sahabat, 20 antaranya terdapat dalam As-Sahihain. As-Sahihain bermaksud kitab Sahih Muslim dan juga kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Malah ia disepakati oleh salaf dan khalaf daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi penerangan berkaitan dengan Al-Hawd ini boleh kita lihat dalam perbincangan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Namun secara umumnya kita dapati bahawa hadis tentang kewujudan Al-Hawd iaitu telaga yang nanti Nabi SAW akan tunggu kita di telaga tersebut diriwayatkan oleh ramai sahabat dan status hadisnya adalah mutawatir kerana ia diriwayatkan lebih daripada 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya, telaga ini, okey, yang keempat pengajaran kita yang keempat dalam kitab, yang ketiga dalam slide saya di situ. Telaga itu sebelum melintasi tintian sirat. Kerana sabit daripada nas bahawa sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat meminum daripadanya dan mereka tidak selamat daripada melalui titian sirat. Tidak ada kemusykilan bahawa air telaga tersebut bersumber daripada dua saluran dari syurga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan telaga ini di mana, iaitu nanti di akhirat kelak jemaah, kita akan ada fasa-fasa yang kita lalui. Okey, fasa padang mahsyar, fasa penghisaban, fasa di mana kita akan uh, berada pada satu keadaan yang dinilai oleh orang lain dan sebagainya dari situ, sampailah pada satu fasa Al-Hawd itu, iaitu telaga. Kemudian kita ada titian sirat. Jadi sebelum menyeberangi titian sirat, okey, di situ kita akan jumpa telaga ini terlebih dahulu. Sebab itu yang disebutkan di dalam nas-nas agama kita. Jadi air dalam telaga Al-Hawd tadi, dia bersumber daripada sungai yang terdapat di dalam syurga. Okey, dua saluran, iaitu dua sungai yang tidak disebutkan kepada kita sungainya apa namanya. Namun yang pasti kita dapati di sini, itulah yang dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalui titian sirat ni amat menggerunkan, tidak semua orang akan selamat daripada titian sirat itu. Jadi ada yang dapat sampai ke penghujungnya, ada yang akan terjatuh. Titian sirat itu lalu masuk ke dalam api neraka. Jadi situasinya amat mengerikan. Ya, antara situasi yang mengerikan di hari kiamat kelak. Apapun kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak beramal, amal soleh, kita sentiasa terus menjadi seorang Muslim yang baik daripada sudut pengamalan, tingkah laku kita, mudah-mudahan semua kita selamat daripada uh,
kehuru-haraan, bukan selamat daripada kehuru-haraan, kegerunan itu ataupun daripada hal yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Jadi kita ni kalau nak selamatkan diri kita daripada api neraka, kita kena mula daripada sekarang. Ya, bukan nanti kita dah meninggal baru kita nak menyesal. So apa pun tentang titian sirat itu semuanya, ia bermula daripada sekarang. Kita nak jadi seorang muslimah yang selamat menyeberangi titian sirat itu, maka kita kena mula daripada sekarang. Bagaimana pengamalan kita dalam agama, kan? Bagaimana kita ni taat kepada Allah, taat kepada perintah yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang menjauhi larangan Allah, yang betul-betul berakhlak mulia, yang amat meraihkan orang lain dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bergantung kepada pengamalan kita sebenarnya. Okey. Jadi yang keempat di situ, jauhilah perkara yang boleh menghalang untuk minum air telaga itu kelak. Jadi sekarang ni yang perlu kita buat, kan, agar kita dapat nikmat merasai air telaga yang bila diminum tidak akan rasa haus untuk selama-lamanya, ialah berbalik kepada diri kita, iaitu bagaimana kita beramal soleh. Bagaimana kita ini menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dalam keadaan bila kita berusaha, sehabis usaha, ya, all out kita panggil di sini, untuk menjadikan kita seorang muslimah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum air telaga itu, ia bergantung kepada diri kita. Kita perlu usaha bermula dari hari ini, supaya di kemudian hari kita tidak menyesal dan kita hanya sekadar lalu di telaga tersebut dan melihat orang lain merasai kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang benar-benar bertakwa kepada Dia. Jadi tugas kita sekarang ialah memperbaiki diri kita ke arah perkara yang baik, memperbaiki amalan kita, memperbaiki niat kita dan memperbaiki tingkah laku kita agar kita menjadi seorang muslimah yang soleh dan soleha. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan di atas perhatian yang diberikan sepanjang pengajian ini dan juga kesudian untuk duduk mendengar apa yang kita bawakan dalam perbahasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk terus-terusan menyokong program-program dakwah yang disampaikan ataupun yang dianjurkan oleh Masjid An-Naim. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.